Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu suara, satu perjuangan. Tuan-tuan, selama ini kita daripada persatuan, gabungan, taksi, bas, kereta sewa, e-hailing, p-hailing, berjuang selama ini untuk memertabatkan hak dan kebajikan kita. Kita hantar surat rayuan kepada menteri untuk mendapatkan perhatian mereka, untuk mereka melihat semula dasar-dasar yang tidak baik kepada kita selama ini, yang tidak betul. Tetapi sejarah telah membuktikan sehingga ke hari ini tidak ada seorang pun menteri pengangkutan yang dilantik dari luar industri kita. Kita tengok kita ambil yang terdekat lah, PH Anthony Locke, lawyer. Sekarang ni Wee Ka Siong, doktor. Macam mana kita boleh bersetuju dengan pelantikan dua individu ini yang bukan daripada industri, yang tidak pernah merasai keperitan kita, kehidupan kita ini, untuk melihat semula dasar-dasar yang ada. Mereka ni lah tak ada pengalaman, tak ada pengetahuan. Lepas tu bila kita hantar surat, kita buat apa semua, dia mengamalkan sikap mata buta, telinga pekak, mulut bisu. Jadi sampai bila kita nak merayu, tuan-tuan? Tujuan kita berjuang adalah untuk mengubah dasar, selama inilah. Tapi cara kita melalui rayuan. Kenapa tidak kita sendiri berjuang? Mulai hari ini kita berjuang untuk mendapatkan punca kuasa, untuk kita sendiri yang ubah dasar. Tak perlu lagi kita nak harapkan kepada lawyer, kepada doktor yang tak pernah merasai keperitan dan kepayahan hidup kita. Sampai bila kita nak terus mengayu kepada mereka? Jadi kita kena sedar, untuk membuat ataupun menukar dasar, kita perlu melalui politik. Kalau kita tak nak masuk politik, kita tak nak terlibat dengan politik, kita secara tidak langsung telah membenarkan orang-orang yang tidak layak untuk menjawat jawatan tertentu dan untuk membuat dasar yang tidak baik kepada kita. Kalau kita sendiri yang tak nak berusaha, orang lain yang akan ambil kesempatan. Itu yang sedang berlaku dan telah berlaku. Jadi apakah kita ni nak terus terpengaruh dengan ideologi yang kita ni, yang terlibat dengan persatuan daripada gabungan ni, tidak boleh terlibat dengan politik, tetapi adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Apabila sampai PRU, kita diwajibkan untuk mengundi. Bagaimana kita nak mengundi kalau kita tak nak terlibat dengan politik? Jadi jangan cerita kita tak boleh terlibat dengan politik lah. Dan lagi satu, saya dapat lihat segelintir rakan-rakan kita ni, pemimpin-pemimpin ini, mereka ini mempunyai jawatan-jawatan tertentu dalam politik. Jadi bila kita nak berjuang khususnya untuk kita ke arah politik ni, mereka agak berat sikit. Janganlah janganlah kita buat perkara-perkara macam tu, tuan-tuan. Utamakan perjuangan membela nasib rakan-rakan kita. Saya dapat lihat saya berjumpa dengan ramai orang, saya menelefon ramai orang. Saya dapat lihat ada juga yang berpendirian. Tak apa, Datuk, kami akan tetap bersama dengan parti Datuk. Walaupun parti yang mereka sokong selama ini, orang-orang yang mereka sokong, mereka undi itu, tidak mampu untuk menegur kegagalan menteri daripada komponen parti yang sama untuk menyelesaikan masalah kita ataupun memertabatkan hak kita. Tapi dia kata, tak apa Datuk, saya akan tetap bersama dengan Datuk. Ini masalah kita ni. Saya tak tahulah, mungkin dia orang ada dapat apa-apa ke, wallahualam lah. Kita tak nampak, jangan bercakap lah tak baik, nanti jatuh fitnah pula. Jadi saya nak ingatkan pada saudara, pada tuan-tuan, pada perempuan, politik itu penting untuk kita mengubah dasar. Dasar itu penting untuk menentukan untung rugi kita. Jadi janganlah kita serah nasib kita, untung rugi nasib kita ini kepada pihak yang tidak sepatutnya. Apabila kita tak nak terlibat dengan politik, kita tak nak masuk politik untuk mendapatkan punca kuasa, itu bermakna kita menyerahkan untung nasib kita kepada pihak yang tidak sewajarnya. So fikir-fikirkan, renung-renungkan,
Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib kita, melainkan kita sendiri yang mengubahnya. Ya, kita orang Islam lah khususnya selalu terdengar dengan falsafah tersebut, ya, tetapi kebanyakannya masih tidak dapat menjiwai dan memahaminya. Ya, seulang ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu, melainkan kaum itu mengubahnya. Itu yang betul. Cuma kita tukar sikit, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib kita, melainkan kita sendiri yang berusaha untuk mengubahnya. Ya, sama aja maksud dia, ya. Kita sendiri yang kena berubah, kita sendiri yang kena usaha. Ya, hentikan budaya nak bergantung kepada pihak-pihak tertentu. Ya, kita bangkit bersama. Ya, sekian, terima kasih.